4.1.5 menguji atur cara dan membaiki ralat. Okey, subtopik kita hari ni kita nak uji atur cara. Okey, uji maksudnya kita nak runkan ataupun nak laksanakan atur cara yang kita tulis. Okey, yang kita type. Lepas kita uji, kita nak membaiki ralat. Okey, kalau ada ralat, ada kesalahan, kita akan cuba baiki. Kita tengok pengenalan sikit. Ralat yang terdapat dalam atur cara akan menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Okey, ralat. Sebelum ni kita dah belajar dah ralat. Apa maksud ralat? Siapa ingat lagi? Apa dia ralat? Ralat ayat mudahnya adalah kesilapan. Okey, kesilapan ataupun kita kata sebagai kesalahan. Ralat ialah satu kesilapan, silap. Okey, silap ataupun kesalahan yang terdapat dalam atur cara, dalam atur cara kita yang menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Okey. Atur cara boleh tamat dengan tiba-tiba. Okey, satu, dia tak dapat beroperasi dengan betul. Okay, ralat atau kesalahan ni menyebabkan atur cara kita tidak dapat beroperasi dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, atur cara boleh tamat dengan tiba-tiba. Tamat secara tiba-tiba. Ataupun yang ketiga, ralat juga menyebabkan atur cara kita menghasilkan output yang salah. Okay. Menghasilkan output yang salah ni selalunya disebabkan oleh formula. Kita tersilap type formula dalam kod atur cara. Bila kita laksanakan atur cara, komputer akan kira berdasarkan formula yang kita bagi. Okay, tapi formula tu kita tersilap type. Jadi output dia juga akan keluar output yang salah. Sebab kita tersilap formula. Okay, itu adalah menghasilkan output yang salah. Okay. Ralat boleh berlaku dalam peringkat algoritma. Okay. Ralat ni bukan sahaja berlaku dalam kod atur cara tetapi dia juga boleh berlaku pada peringkat kita menulis algoritma. Okay. Algoritma ni sebelum ni kita belajar. Algoritma ni ada dua jenis kan? Sama ada pseudocode ataupun carta alir. Jadi ralat ni boleh berlaku semasa kita menulis pseudocode. Pseudocode kita tulis tu salah, ataupun kita salah lukis carta alir. Okay. Terdapat 3 jenis ralat. Yang ni kena ingat. Okay, sepanjang kita belajar ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, memang kita akan belajar 3 jenis ralat. Yang pertama ialah ralat sintaks, okay, ataupun syntax error. Ralat jenis yang kedua adalah ralat logical error. Okay. Dan yang ketiga kita ada ralat masa larian, runtime error. So kena ingat ada 3 jenis ralat. Okay, 3 jenis ralat, kena ingat ralat sintak, ralat logik dengan ralat masa larian. Sekejap kita akan tengok setiap satu jenis ralat. Okey, yang pertama kita tengok ralat sintak. Sintak, sebelum tu awak kena tahu apa maksud sintak. Sintak ni adalah peraturan ataupun kita kata rules. Rules, undang-undang. Ralat sintak berlaku semasa proses menulis kod arahan. Dia berlaku semasa kita tulis kod arahan, semasa kita type coding. Ralat sintak berlaku semasa pengekodan. Maksudnya bila kita type coding ni, maksudnya dia adalah dalam fasa pengekodan. Sebelum ni kita belajar kan 5 fasa pembangunan atur cara. Okey, fasa pengekodan adalah fasa yang ketiga.
Okay, di mana kita menulis kod arahan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Ralat sintaks berlaku semasa pengekodan apabila sintaks yang salah atau format pengekodan yang salah digunakan. Okay. Maksudnya kita tak ikut sintaks yang betul. Okay, selalunya ralat sintaks ni adalah disebabkan oleh kesalahan ejaan. Okay, ralat sintaks selalunya disebabkan oleh yang pertama adalah, okay, boleh catat sikit dekat buku teks tu, kesalahan ejaan. Contohnya nak heja print kan, P-R-I-N-T, tapi heja P-R-I-T saja. Okay, jadi salah. Ini adalah kesalahan ejaan. Okay. Lepas tu ralat sintaks juga boleh disebabkan oleh, lagi satu adalah kesalahan tata tanda. Tata tanda. Contohnya tak letak tanda kurungan. Okay, tak letak tanda kurungan, tak letak koma ke, tak letak semikolon ke. Okay, ini adalah ralat sintaks. Sintaks iaitu peraturan. Peraturan dia kata kena tulis print P-R-I-N-T. Awak heja silap kan macam ni. Ini menyebabkan ralat sintaks. Okay, lagi kesalahan tata tanda. Okay, kena ingat dua ni. Ralat sintaks disebabkan kesalahan ejaan atau kesalahan tata tanda. Okay. Ini menyebabkan maklumat yang dimasukkan ke dalam kod arahan tidak dapat dibaca oleh komputer. Komputer tak boleh baca. Contohnya, jika seseorang murid menaip alamat email sebagai .com, dia heja macam ni, .com. Sepatutnya dia kena heja titik kan, .com. Ini baru betul, ini sintaks yang betul, peraturan yang betul. Kalau dia heja macam ni, salah. Okay, ini boleh menyebabkan ralat sintaks. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh. Okay. Bagus. Next. Kita tengok seterusnya ralat yang kedua. Ralat logik. Ralat logik berlaku semasa menulis kod arahan. Program dapat mengenal kod arahan dan melaksanakannya tetapi menghasilkan output yang bukan diingini. Maksudnya, ralat logik bila kita laksanakan atur cara, dia boleh mengeluarkan output. Dia boleh menghasilkan output. Okay? Tetapi output yang dikeluarkan itu adalah bukan diingini. Maksudnya mengeluarkan output yang salah. Contohnya kita katakan masukkan nombor pertama 5. Masukkan nombor kedua 4. Okay. Lepas tu kita suruh komputer buat operasi darab. Okay. Ini nombor pertama, ini nombor kedua. Kita nak darab. Okay, operasi darab. Bila darab, kita nak jawapan dia sebagai apa? 5 darab 4. Berapa 5 darab 4? 20 kan? Kita nak komputer bagi jawapan 20. Tapi bila kita laksanakan, komputer bagi jawapan 1. Jadi salah lah. Jawapan yang komputer bagi tu adalah 1. 1 ni adalah output. Komputer boleh keluarkan output. Tapi output yang dia keluarkan ni adalah salah. Kan 5 darab 4 bukannya 1. Maksudnya mungkin dekat sini kita tersilap letak formula. Okay, ini adalah norm 1. Pemboleh ubah norm 1 adalah 5. Ini pemboleh ubah norm 2. Norm 2 adalah 4 kan? Mungkin kita bagi formula macam ni. Hasil darab sama dengan norm 1 tolak norm 2. Okey, ini adalah formula yang kita bagi dekat komputer. Hasil darab sama dengan 61 tolak 62. Sebab itulah komputer keluarkan output bernilai 1. Okey, output ni betul ke tak betul kelas?
output yang komputer bagi dekat kita tu satu ni betul ke tak betul? Output ni adalah salah. Sebab apa salah? Sebab kita bagi formula yang salah dekat komputer. Kita buat 61 tolak 62. Tapi kita nak dia buat hasil darab kan? Ini adalah ralat logik. Ralat logik. Apa maksud ralat logik? Program dapat mengenal kod arahan. Okay, komputer boleh baca kod arahan ni dan dia boleh laksanakan. Tetapi menghasilkan output yang bukan diingini. Maksudnya output yang salah. Dia keluarkan output tapi output ni salah. Okay, ini adalah ralat logik. Contohnya, seorang pemandu kereta berhenti di persimpangan lampu isyarat. Pemandu boleh membelok kiri atau kanan apabila lampu isyarat bertukar hijau. Jika destinasi yang dituju perlu belok ke kiri tetapi pemandu belok ke kanan, maka ralat logik berlaku. Okay. Terusnya, jenis ralat yang ketiga, ralat masa larian. Okay, ralat masa larian ataupun kita panggil sebagai runtime error. Runtime error berlaku semasa sesuatu program sedang dilancarkan. Ralat ini disebabkan oleh program. Okay, disebabkan oleh program dan bukan sistem operasi. Bukannya operating system, dia disebabkan oleh program. Ralat masa larian boleh disebabkan oleh, ini adalah punca-punca ralat masa larian. Kena ingat, yang pertama, perisian hasad ataupun malicious software. Seperti virus atau cacing, worm. Selalunya kalau komputer kita virus lah kan, disebabkan oleh virus ya. Okay, seterusnya, kepincangan atau cara. Kepincangan atau cara ataupun program flaw. Okay, ini adalah punca kedua untuk ralat masa larian. Seterusnya disebabkan oleh pepijat, bug ni macam virus juga, atau ingatan yang tidak mencukupi. Komputer kita kan tak cukup, memori tak cukup untuk nak laksanakan sesuatu program. Insufficient memory. Okay, ini akan menyebabkan runtime error. Ingatan yang tidak mencukupi. Jadi kita ada 3 punca yang menyebabkan ralat masa larian. Okey kelas. Next. Anda boleh menjalankan langkah-langkah berikut untuk mencari ralat dalam atur cara. Okay, macam mana kita nak kesan ralat dalam atur cara? Okay, cari ralat. Maksudnya apabila kita type satu kod atur cara, okay, kita type kod atur cara, lepas tu kita cuba laksanakan. Apabila atur cara kita tidak dapat menghasilkan output yang kita nak, okay, menghasilkan output yang salah, ataupun menghasilkan output yang tidak diingini, maksudnya ralat, ada ralat lah dalam atur cara kita. Okay, kalau output dia salah ke, output yang dikeluarkan tak sama dengan output yang kita jangka, itu kita dapat tahulah bahawa kod atau cara yang kita tulis itu ada ralat, ada kesilapan, ada kesalahan. Macam mana kita nak kesan? Ini ada 4 langkah dia bagi. Langkah pertama, bandingkan hasil atur cara dengan algoritma, pseudocode dan catat alir. Okay. Selepas kita laksanakan atur cara, kita akan bandingkan hasil dia. Bandingkan output. Macam yang saya tunjuk tadi tu. Macam tadi tu hasil darab kan? 5 dengan 4. 5 darab 4 sepatutnya jawapan kita adalah 20. Tapi apabila kita laksanakan atur cara, dia keluarkan output 1, ini adalah salah. Okay. Bila salah, apa kita buat? Kesan ralat pada kod arahan
dengan meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja. Maksudnya kita akan semak baris demi baris dalam kod arahan kita. Okay, kan kod arahan yang kita type tu, dia bermula daripada baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Kita akan semak. Mungkin formula tu duduk dekat baris ini. Mungkin formula dekat baris ni kan. Formula salah. Formula salah, jadi kita dah jumpa dah dekat baris ni yang ada ralat. Katakanlah baris ke-6. Baris ke-6. Dah jumpa dah dekat sini yang salah. Lepas tu apa kita buat? Tengok langkah ketiga. Baiki ralat pada kod arahan yang ditemui. Kita dah tahu dah baris 6 kita ada ralat. Jadi kita betulkan ralat. Betulkan formula kita. Mungkin formula yang kita tulis tu salah, kita betulkan. Ataupun ada ejaan yang kita silap type. Okay. Macam integer sepatutnya int tapi kita tulis integer macam tu kan. Ini salah lah. Sepatutnya int. Ini yang betul. Okay, bila kita jumpa macam ni kita betulkan. Okay, yang salah ni kita betulkan jadi macam ni. Okay. Langkah keempat, lepas kita betulkan kita akan save semula. Kita save kod atau cara kita. Lepas save kita akan uji lari atau cara semula. Uji lari ni adalah laksanakan lah. Laksanakan ataupun kita kata runkan semula. Run. Laksanakan semula atau cara kita. Jika masih ada ralat, bila kita runkan ada lagi ralat. Kita akan ulang langkah 1 hingga 3. Okay, ulang balik. Ulang balik. Sampai sini kan. Bandingkan output dengan hasil yang kita dapat. Lepas tu kita cari baris mana yang salah, baris mana yang ada kesilapan, ada error, ada ralat, baris mana ada ralat. Lepas tu kita akan betulkan. Baris yang ada ralat kita betulkan balik, kita baiki semula. Lepas baiki kita akan uji lari. Kita akan laksanakan, akan runkan semula. Kita akan ulang proses-proses ni. Okay. Jadi 4 ni adalah langkah-langkah mencari ralat dalam atur cara. Okay, yang ni kita akan bincang jawapan. Jawapan dia senang je, semua jawapan dalam buku teks. Okay, kita tengok. Yang tak buat lagi nanti tolong salin soalan, salin jawapan yang saya bagi ni. Okey, yang pertama, jelaskan maksud formula ubah dalam atur cara. Siapa yang dah buat tu dalam buku nota awak boleh write dengan pensel. Ini jawapan dia. Formula ubah ialah storan ingatan. Storan ingatan, ini yang poin penting ni saya highlightkan. Storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolahkan kemudian. Maksudnya formula ubah ni adalah storan ingatan. Untuk apa? Untuk simpan data. Data ni nilai dia boleh berubah-ubah. Nilai dia boleh berubah-ubah. Macam tadilah kita bincang formula ubah betul tu kan. Macam contoh tadi formula ubah betul. Sekejap dia pegang nilai, yang pertama dia pegang nilai 15. Untuk soalan kedua betul dia jadi 66. Okay. Seterusnya soalan ketiga betul dia jadi 36. Untuk soalan 4 betul dia jadi 11. Formula ubah tu adalah yang ini. Ni, betul ni. Betul ni adalah pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah? Storan ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolahkan kemudian. Dia simpan data di mana data yang dia simpan tu perlu diolah. Perlu diolah kemudian maksudnya data tu boleh berubah-ubah.
boleh berubah-ubah sepanjang pelaksanaan atur cara. Semasa kita laksanakan atur cara daripada mula sampai habis, nilai dalam pemboleh ubah betul ni, pemboleh ubah nama betul ni, nilai dia tu boleh berubah-ubah. Nilai boleh berubah-ubah. Okey, itu maksud pemboleh ubah. Seterusnya yang kedua, kalau tak faham tanya. Soalan B. Kita tengok soalan B. Nyatakan bentuk data yang boleh disimpan sebagai pemboleh ubah dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Ini saya ambil terus daripada buku teks. Okay, bentuk data yang boleh disimpan sebagai pemboleh ubah. Data macam mana kita boleh simpan sebagai pemboleh ubah? Okay, data dia adalah yang pertama dalam bentuk nilai berangka. Okay, ni nilai berangka, maksudnya nombor. Okay, nombor sama ada nombor 0, 1, 2, 3, 4 ataupun dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Nilai berangka boleh jadi nombor bulat, tak ada perpuluhan ataupun nombor perpuluhan. Okay. Yang kedua, pemboleh ubah juga boleh disimpan dalam bentuk teks. Teks ni boleh jadi abjad, satu abjad, contohnya A ke B ke kan? Ataupun satu perkataan ataupun ayat. Contohnya saya perkataan. Kalau ayat contohnya SMK Perlis. Saya bersekolah di SMK Perlis. Ini adalah data dalam bentuk teks. Okay. Contohnya dalam pemboleh ubah nama. Pemboleh ubah nama kita boleh simpan data dalam bentuk teks. Contohnya nama saya lah Faridah. Ini adalah data dalam bentuk teks yang disimpan dalam pemboleh ubah nama. Seterusnya pemboleh ubah juga boleh dalam bentuk nilai logik. Nilai logik sama ada, nilai logik ni dia ada dua nilai sahaja. Apa dia nilai untuk logik? True ataupun false. Dua nilai sahaja ataupun benar ataupun palsu ataupun kita panggil sebagai yes atau no. Ya, tidak kan? Jadi kena ingat data yang disimpan dalam pemboleh ubah ada 3 jenis. Nilai berangka, teks ataupun nilai logik. Okay, seterusnya. Sikit lagi. Soalan C, dia suruh bagi contoh untuk setiap jenis data. Contoh untuk setiap jenis data. Dia suruh bagi satu contoh je. Tapi saya bagi banyak. Kalau nilai berangka dia boleh jadi macam ni. Boleh tulis sama ada nombor bulat ataupun perpuluhan. Okay, nombor bulat atau perpuluhan. Kalau teks boleh tulis macam ni. Satu huruf saja, satu abjad, contohnya L. Untuk lelaki kan L. Azman ataupun macam ni. Nombor kad pengenalan yang ada tanda sempang ni. Ini adalah bentuk teks. Bukannya nilai berangka sebab dia ada sempang macam ni. Okay, 1, 2, 3 ABC juga adalah bentuk teks. Okay. Okay, jenis yang ketiga nilai logik. Sama ada true, false, benar, palsu, ya, tidak. Semua tu yang saya habaq tadi. Okay, next. Alamak, dah habis masa dah. Senaraikan operator matematik yang biasa digunakan. Operator matematik, tambah, tolak, darab, bahagi. 4 tu saja. Jelaskan maksud ralat dalam atur cara. Yang ni yang saya bagi tahu tadi, ralat ialah kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Boleh tamat secara tiba-tiba ataupun menghasilkan output yang salah. Kalau hafal takat ni pun okey dah. Kena ingat yang saya garis ni kesilapan atau kesalahan. Yang apa? Yang menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Bagaimana anda boleh mengesan ralat dalam atur cara? Ralat ni kita boleh kesan dalam peringkat algoritma. Semasa kita tulis algoritma, kita boleh kesan ralat dia.
Algoritma ni maksudnya semasa kita tulis pseudocode ataupun carta alir. Okay, ni peringkat awal kita boleh kesan ralat. Peringkat awal. Okay. Seterusnya, semasa menulis kod arahan dalam atur-cara. Menulis kod arahan ni macam tulis atur-cara dalam program Scratch tadi tu. Dah kita guna program Scratch kan? Kat situ ada ralat yang kita betulkan tadi tu. Itu ralat semasa menulis kod atur-cara. Terdapat 3 jenis ralat, ralat sintak, ralat logik, ralat masa larian. Okay. Dan yang last sekali, ini adalah langkah-langkah mencari ralat dalam atur-cara. Ada 4 langkah kena tahu. Okay, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Okey, itu saja. Nanti kita akan sambung dengan 4.2 kod arahan HTML.